Okay, so we are live now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang ke episod yang seterusnya untuk Lepak Talk. Hashtag bukan sekadar lepak. Dan malam ni kita bersama dengan tetamu yang istimewa. Dan tetamu yang saya selalu mengikuti perkembangannya. Walaupun dah lama tak bersua, dah lama tak berjumpa. Malam ni kita bersama dengan Cik Man, merupakan pengasas untuk Pentagon Mat. Dan juga kalau cerita pasal matematik ni, saya rasa setakat inilah saya tak ada sumber rujukan lain lah. Saya akan follow Cik Man lah. Okay, so malam ni kita akan bersembang, kita akan berborak, okay, seperti Lepak Talk untuk satu tajuk yang menarik iaitu Math is Fun, dan juga akan ada preview. Ini Pentagon Sifir. Malam ni kita akan bincang ataupun kita akan borak juga sebab saya pun kebetulan baru sampai. Cik Man baru post kat saya. So malam ni bolehlah kita buka sama-sama. Saya pun buka dah tadi tapi taklah buka betul-betul lagi. Jadi malam ni nak buka, nak tanya Cik Man. Okay Cik Man, ni apa? Yang ni macam nak guna. Okay, siapa yang ada anak-anak kecil tu sesuai sangat untuk malam ni, sesi malam ni. Dan malam ni juga kita boleh tanya sebarang soalan berkenaan dengan matematik dan juga mungkin ada parent nak tanya pasal PDPR. Okay, sebelum tu, apa khabar Cik Man? Sihat? Baik, Alhamdulillah. Wan, apa khabar? Sihat Cik Man? Alhamdulillah. Macam ni lah Cik Man, makin berisi PKP punya pasal. Duduk kat rumah. Cik Man di mana sekarang? Di Selangor, di KL? Sekarang menetap di Selangor. Kita pun dah di Brunei pun dah tak dapat pergi kan, border pun dah tutup. Jadi kita buka office di Puncak Jalil, Seri Kembangan. Rumah di Puchong, Selangor. Okay. So Brunei tu menarik tu. Itu antara soalan saya sebab saya kata dah, saya follow Cik Man. Walaupun last kita orang jumpa tahun 2015, program masa tu bawah I Love Islam. Saya masa tu jadi macam sukarelawan lah untuk ahli Islam. Saya follow Cik Man punya program. Dan selepas itu saya still follow lagi perkembangan Cik Man. Daripada Cik Man buat kelas-kelas, buat seminar-seminar, buat talk pasal matematik. And then katanya ada buat buku. Apa nama buku tu Cik Man? Gula-Gula Sifir. Gula-Gula Sifir. And then baca pula perkembangan Cik Man, macam mana penetrate market Brunei. Macam mana boleh pergi sampai ke Brunei. Itu antara perkara yang saya akan korek daripada Cik Man, minta cerita. Sebelum pada last kali nanti siapa nak tahu pasal ni, ini last kali. Ini sebelum habis kita simpan. Sebab saya pun excited sebenarnya. Sebab saya nak ajar anak saya, tapi saya rasa saya kena belajar dulu. Okay, but I think this is very excited way to learn mathematics. Okay, so terima kasih kepada yang sedang menonton sekarang ni. Kita tak start lagi, jangan risau, kita tak start lagi. Kita hanya akan start tepat apabila kita capai 30 views. Jadi saya nak sahabat-sahabat sekalian, tuan-puan yang sedang melihat sesi ini, share kepada yang lain juga sesi live malam ni. Moga-moga dapat memberi manfaat kepada lebih ramai, especially terutama kepada ibu bapa yang sekarang ni tengah membantu anak-anak untuk PDPR. Okay, nak ajar anak matematik kat rumah, mungkin tengah cari jalan ataupun cara macam mana nak ajar matematik dengan mudah. Mungkin Cik Man boleh bagi tips ataupun idea dan juga. Okay, boleh share dekat wall anda, Facebook anda, boleh share dekat grup-grup Facebook, boleh share dekat grup-grup WhatsApp, grup family dan sebagainya. I'm sure that a lot of parents nowadays yang mungkin saya boleh cakap struggle lah. Okay, walaupun anak saya baru masuk tadika tahun ni, tapi struggle jugalah nak ajar anak tu kan. Jadi mungkin ada cara yang lebih interaktif, lebih mudah, lebih seronok. Especially macam saya tanya Cik Man tadi, apa yang kita orang sembang sebelum kita live tadi, PDPR ni kalau sekolah menengah mungkin tak ada masalah sangat. Betul Cik Man Sebab budak-budak sekolah menengah ni dah ada phone, dah biasa dengan online. Sekolah rendah tu masalah Cik Man. Okay, nanti saya akan tanya Cik Man lepas ni. Okay, so 19 views kita perlu lagi, 21 views kita perlu lagi 9. Okay, kita grade dulu beberapa orang. Saya simpan dulu Cik Man ni, saya simpan dulu dia. Okay, sebab saya nak tunggu 30 views baru saya tanya soalan kepada Cik Man lepas ni. Okay, ni ada satu soalan. Assalam tuan-tuan. Okay, Fairuman. Salam, saya Muhammad Faisal. Mana dapat buku tu Cik Man? Nanti Cik Man akan beritahu nanti di penghujung sesi. Simpan dulu. Gula-Gula Sifir, bagus. Alhamdulillah. Ni semua follow Cik Man rasanya. Okay, and then apa lagi? Jangan lepaskan peluang untuk Gula-Gula Sifir. Anak saya 6 tahun dah guna, memang best. Tengok.
kita dah ada testimoni 6 tahun. Anak saya 5 tahun. Maksudnya anak saya okey lah kot. Boleh, anak saya nombor 2 pun 5 tahun. Oh, ikut Cik Man? Boleh Boleh. Kalau 5 tahun dah boleh buat CV Cik Man, ini power ni. Kan? Jadi sepanjang pengalaman kita orang dengan Pentagon CV ni, dia bukan masalah pada anak. Pentagon CV dah best dah seronok dah, anak happy. Dia sekarang ni kita orang kena cari jalan supaya mak ayah dia pula yang ni. Mak ayah dia yang nak lambat pula mak ayah dia. Anak dia nak cepat. Belajar dulu. So the problem is not budak-budak, mak ayah. Budak-budak yang kejar mak ayah cepat-cepat nak hafal Pentagon CV ni. Saya harap malam ni isteri saya tengok sebab dia in charge untuk ajar anak saya. Saya pun kena jugalah, kena belajar juga. Tapi malam ni tak apa. Malam ni saya akan buka unboxing lah malam ni. Unboxing secara live. Nanti saya akan tanya, sebab belakang ni saya tengok lah cara-cara menggunakan Pentagon CV. Belakang ni ada. Tapi alam-alam malam ni kita live Cik Man. Kita tanya Cik Man straight. Boleh. Cik Man senang. Okay, kita perlukan lagi 6 views guys. 4 lagi. Sekarang ni 26 views. Kita perlukan 4 lagi. So share. Saya pun nak share dekat saya punya Facebook. Okay, saya buka page Geek Venture. Okay. Siapa yang sedang menonton sekarang ni? 26 orang. Cuba komen Geek Venture. Okay, cuba komen Geek Venture. Okay, yang sedang menonton sekarang ni. Okay. So saya nak buka live malam ni. Saya nak share dulu kat saya punya wall, kat saya punya Facebook. Excited malam ni sebab Math ni antara perkara yang saya minat, tapi dia jadi tak minat sebab susah. Jadi bila ada cara dia senang, saya memang suka. Dulu Cik Man, saya Math sebab apa saya suka, dulu saya belajar teknik Mohda dulu, ingat tak? Dulu sama-sama tahun 2000 lah. Guna konsonan kata, konsonan nombor kata lah. Teknik yang apa, yang mengira dengan laju kan. Teknik Mohda dulu tahun 2000, I think 2002, 2003, 2001 macam tu lah. Menarik juga lah. Viral. Masa tu saya rasa, seingat saya boleh hafal 10 nombor. 10 ke 12. Bila dia tulis di papan hitam, masa tu lah. Sekarang ni tak boleh dah pun. Masa tu, okay. So, alhamdulillah. Kita punya nombor telefon pun 11 nombor. 11 nombor kan? Okay, so alhamdulillah. Cik Man, dah 31 views. Terima kasih kepada semua yang sudi menonton. So, sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan anda sekarang bersiaran live untuk Lepak Talk. Hashtag bukan sekadar lepak, satu program yang saya adakan bermula daripada PKP 2.0 itu. Dan alhamdulillah kita teruskan lagi, dan setiap minggu kita menampilkan tetamu-tetamu yang berbeza dengan topik-topik yang berbeza. Dan malam ni kita nak cakap pasal matematik. Tapi pasal matematik bukan pasal benda yang tak best, kita cakap benda yang best. Biasa orang tengok matematik ni sesuatu yang membosankan. Malam ni kita cuba untuk menceriakan ataupun menjadikan matematik tu best dengan tetamu saya iaitu Cik Man. Okay, Cik Man, sebelum saya tanya soalan banyak lagi Cik Man, saya nak Cik Man perkenalkan diri dulu. Mungkin ada yang sedang menonton belum mengenali Cik Man. Mungkin boleh silakan Cik Man sepatah dua kata untuk permulaan sesi Lepak Talk pada malam ni. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Khairul Ikhwan, sahabat lama, kerana sudi menjemput saya dalam Lepak Talk pada malam ni, menjadi salah seorang yang akan berkongsi lah pada malam ni. Okay, terima kasih juga yang sedang melihat pada malam ni, melihat secara live. Tu ada kawan saya tu, Eddie Umaizi, Cik Man handsome, itu tak dapat dinafikan. Okey, memperkenalkan diri. Nama saya Sulaiman Shah bin Abdul Rahman. Okey, di Brunei orang panggil Cik Man. Di Malaysia macam-macam nama ada, panggil Shah ada, panggil Leman ada, Sulaiman ada. Cuma sekarang kita letak nama rasmi lah. Nama gelaran nama Cik Man. Okey. Dari segi pendidikan, saya merupakan mengambil ijazah sarjana muda kejuruteraan elektronik, fokus dalam bidang komputer. Saya merupakan seorang komputer engineer daripada Universiti Multimedia Melaka, daripada MMU Melaka pada tahun 2002 masuk U lebih kurang lah 10-12 tahun yang lepas. Okay, selepas itu saya fokus dalam bidang asas matematik. Saya menjadi salah seorang facilitator
matematik daripada tahun 2006 sehingga 2010 di Malaysia. Kami road tour satu Malaysia. Pergi pernah berkongsi ilmu dengan tadika kemas, jemput guru-guru kemas seluruh Malaysia berjumpa di Kuantan. Kami merupakan salah seorang facilitator. Selepas tu pada 2011 kami mendapat peluang daripada kerajaan Brunei untuk berkongsi ilmu di sana, mendapat sokongan daripada Kementerian Pendidikan Brunei daripada 2011 sampailah 2020. Sampai COVID-19 timbul, barulah kami balik ke Malaysia. So 9 tahun dah berkelana ke Brunei lah. Betul. Lebih kurang 9 tahun. Okey. Cik Mat asal mana? Saya lahir Kuala Lumpur tapi dibesarkan di Johor Bahru, Johor. Lahir di Kuala Lumpur, dibesarkan. Tapi itulah, bila daripada seorang yang belajar bidang elektronik, komputer, hardware, betul. Hardware. Tapi pergi kepada matematik, macam mana timbulnya rasa minat ataupun macam mana mula berkecimpung jadi facilitator tu? Apa bibit-bibit permulaan Cik Man daripada seorang engineer kepada yang facilitator matematik? Okey, kita tak nafikan dalam engineering matematik sangat penting lah. Kalau dalam bidang engineering ni, matematik ni sampai engineering maths 1, maths 2, maths 3, maths 4, maths 5. Discrete math. Sampai muntah. Calculus, pre-calculus, memang matematik tu terlalu banyak dalam bidang, dalam course engineering lah. Jadi masa kami belajar, kami mahasiswa universiti, kami dijemput menjadi salah seorang facilitator program. Daripada situlah kita tertarik dengan matematik. Kalau nak tahu, kami ni lebih kurang masa tu pelajar MMU dalam 4 atau 5 orang yang terpilih sebagai facilitator matematik kepada Adiputra, kanak-kanak genius Malaysia. Masa tu Adiputra umur berapa Adiputra masa tu 2006, umur 7 tahun. Saya masa tu baru start. Dia bukan baru start, dia start masa umur dia 3 tahun. Tapi masa umur 6-7 tahun tu dia baru viral seluruh Malaysia. Jadi dia memerlukan facilitator, terutama sekali daripada di kalangan mahasiswa. Jadi kami merupakan batch pertama facilitator Adiputra. So maksudnya team dengan Adiputra untuk mengajar dekat area lain. Sebenarnya Adiputra dia tak mengajar, Adiputra dia kongsikan formula-formula yang dihasilkan. Jadi kamilah sebagai mahasiswa yang menjadi facilitator yang berkongsi ilmu kepada anak-anak, kepada guru-guru seluruh Malaysia. Masa tu road tour lah. Seronok road tour, sampai ke Brunei kami road tour bawa Adiputra. Itu yang boleh sampai masuk dalam market Brunei tu kot. Itu salah satu sebab lah antara kerajaan Brunei menerima kami untuk berkongsi ilmu di sana. Kira macam Cik Man ni start zaman belajar dah start lah kira. Betul. Walaupun belajar komputer tapi start terus jadi VC. Betul. Non-stop sampai sekarang? Sampai sekarang. Mula-mulanya kami secara part time lah. Facilitator ni secara part time sambil belajar. Lepas tu dah masuk dunia kerja pun kita dah fokus pada kita punya kerja tapi masih lagi dipanggil sebagai facilitator. Pada tahun 2000, boleh katakan pada tahun 2011 di Brunei saya full time sebagai penceramah motivasi matematik. Di Brunei. So mungkin satu perkara yang orang kita mungkin kurang sikit pengetahuan lah sebab saya sendiri pun tak pernah sampai Brunei. Mungkin Cik Man boleh kongsikan sikit lah macam mana di Brunei dia punya sistem pembelajaran dia, adakah sama di Malaysia ataupun berbeza? Mungkin boleh cerita sikit lah. Okey, saya pun tak pernah terfikir nak sampai Brunei. Saya kenal Brunei ni sebab bola sepak je. Dia menang juara Piala Malaysia 1999. Antara penyerangnya Brian Boxwell. Dia masuk Islam, nama dia Brian Iman Boxwell. Itu je yang saya tahu pasal Brunei lah. Jadi kita tak pernah study pasal Brunei. Tiba-tiba dapat peluang pergi Brunei pada tahun 2011. Masa tu saya join Expo Consumer Fair 2011, antara expo yang terbesar di negara Brunei Darussalam. Tapi masa tu kita belum lagi cerita tentang matematik. Kita join expo untuk sebagai pemasaran. Masa tu saya bekerja lagi. Lepas tu baru kita dapat peluang bawa Adiputra ke Brunei. Okay, Brunei ni negara dia tak besar. Negara dia sebesar negeri Johor. Hujung ke hujung lebih kurang 2 jam, 3 jam lah hujung ke hujung. Dia tak besar. Dia punya penduduk pun tak ramai. Penduduk dia 2 kali ganda negeri Perlis.
Sampai 1 juta? 1 juta sampai? Perlis tak sampai. Perlis baru 200,000 lebih. So lebih kurang setengah juta lah. Jadi Brunei ni dalam 400,000, 450,000 lah lebih kurang. Brunei ni dia tak ada negeri, dia ada 4 daerah. 4 daerah saja. Dia ada daerah Brunei Muara iaitu Bandar Seri Begawan dalam daerah Brunei Muara. Dia ada daerah Tutong, daerah Kuala Belait dengan daerah Temburong. Daerah Temburong ni tak ramai, penduduk dia tak sampai 10,000 pun. Dia daerah terbesar Brunei. Kaya dengan hutan tapi penduduk dia tak ramai. Yang paling ramai sekali 3/4 penduduk Brunei berada di daerah Brunei Muara. Betul-betul di Bandar Seri Begawan tu. Dekat istana tu kan? Betul, dekat istana tu. Dan 10% orang Brunei berada di atas air. Duduk di kampung air. Perkampungan air? Perkampungan air. Kampung air macam di negeri Sabah tu. Tapi perkampungan air dia ada sistem lah. Ada balai bomba, ada balai polis, ada sekolah. Jadi perkampungan dia memang teratur. Memang cantik lah perkampungan air di Brunei Darussalam. Jadi Brunei ni dari segi masakan pun dia manis sikit macam Kelantan. Tapi dia tak pedas. Dia macam Sarawak. Sarawak manis lah. Manis. Lepas tu dia punya antara makanan tradisional dia ambuyat. Kalau pergi ke Sabah, tahulah ambuyat. Makan ambuyat dia sama. Lepas tu kalau hari raya di Brunei ni dia tak ada macam kita banyak kuih raya. Dia banyak apa? Kat Brunei ni dia banyak kek lapis. Dia macam Sarawak. Sarawak lah. Sarawak lah. Kalau kita pelbagai dengan kuih raya kan, dia banyak dengan kek lapis. So Brunei ni negara dia tak besar, dia punya jadual kerja pun 8.30 pagi lebih kurang sampai 4 petang. Dia punya cuti tu yang special. Cuti dia hari Jumaat dan Ahad. Sabtu kerja. Jumaat dan Ahad. Jumaat tu kira full day cuti ke ataupun half day punya cuti? Full day cuti macam Kelantan. Kelantan Terengganu lah. Kelantan Terengganu. Jumaat Sabtu kan. Tapi Brunei Jumaat Ahad, Sabtu kerja. Dia tak macam pun. Tu specialnya Brunei, dia cuti Jumaat dengan Ahad. So sekolah pun macam tu juga cuti? Jadi kalau sekolah, Khamis petang dah balik rumah untuk belajar asrama. Lepas tu Jumaat petang masuk asrama balik. Sekolah? Sabtu petang sekolah, Sabtu petang balik rumah balik. Dia jadi sebab dekat kan, dekat je kan. Betul, Brunei ni dia dari segi perjalanan dia tak jauh. Dia kalau pergi kerja pagi tu dia sempat hantar anak sekolah, sempat sarapan. Jadi masa subuh pun awal Brunei, pukul 4 lebih dah subuh dah. Jadi masuk kerja jam 8 kan. Waktu sekolah jam 7.30 lebih kurang. Jadi dia orang ada masa. Ada masa sarapan, ada masa hantar anak sekolah, baru masuk office. Tengah hari sempat lagi ambil anak sekolah, sempat lagi makan tengah hari bersama family. Balik kerja petang tak jam lah macam kita. Kalau kita santai lah. Santai lah, hidup dia memang relax lah. Kalau sekolah sama pukul 7.30, 8? Lebih kurang, waktu pun sama. Petang dia orang ada sekolah agama. Jadi petang tu balik kerja dia orang sempat pergi main bola, sempat jogging. Memang dekat Brunei ni masa diisi dengan perkara-perkara faedah lah. Kalau kat Malaysia ni 2 jam dalam kereta. Atas jam. Kuala Lumpur 2 jam dalam kereta pergi balik kerja. Rasa dengar Cik Mak cerita macam duduk Brunei kan. Tapi tu kembali pada soalan tadi Cik Man. Sekolah dia macam mana Cik Man? Orang mungkin terfikir sistem pembelajaran sekolah dia adakah silibus sama macam kita ataupun berbeza? Okey, Brunei bahasa pengantar utama dia adalah bahasa Inggeris. Dia punya lingua franca ni English. Betul, dia orang belajar dalam bahasa Inggeris, cuma bahasa Melayu dengan MIB, lebih kurang lah 2 subjek dia dalam bahasa Melayu, yang lain dalam bahasa Inggeris, termasuklah subjek matematik. Jadi silibus Brunei, betul. Silibus Brunei dalam matematik dia banyak ikut dengan silibus Singapura. So agak tinggi. Agak tinggi untuk Brunei. Silibus matematik dia banyak berpandukan kepada negara Singapura. So dia punya sistem pembelajaran matematik pun lebih kurang lah macam darjah 6 dah belajar algebra dah. Dah belajar asas algebra. Algebra darjah 6 kita tingkatan 1 kan baru-baru kenal dengan huruf ni. Dia orang darjah 6 dah belajar asas algebra. Jadi cabaran di Brunei kalau anak itu fasih bahasa Inggeris dia tak ada masalah lah. Yang saya nampak Brunei cabaran dia satu bahasa. Sebab nak menguasai bahasa Inggeris dalam matematik bukan satu perkara yang senang lah untuk orang yang selalu
menggunakan bahasa Melayu. Brunei ni dia masih guna bahasa Melayu Brunei. Tapi ada juga daerah yang bahasa Melayu dia kita tak berapa faham lah. Dia macam dialek lah. Kalau macam Kelantan, kalau dia cakap Kelantan tu kita pun tak berapa jelas kan. Kurang sikit lah. Okey, menarik. Benda-benda Cik Man cerita pasal Brunei ni macam rasa macam nak duduk Brunei lah. Rasa macam nak duduk Brunei, rasa nak stay sana. Okay. So tadi Cik Man dah cerita pasal Adiputra. Sebab kalau kita cerita pasal matematik ni, tak boleh lari daripada Adiputra. Kan, dulu viral, masa saya kecil-kecil pun saya rasa saya beza dengan dia tak jauh sangat pun dengan Adiputra. Sekarang Adiputra umur apa? I think dia lahir 1999. So sekarang ni dia umur lebih kurang dalam 20, betul? 20, 21 saya rasa tak silap. 21. Macam mana pengalaman dulu duduk dengan Adiputra masa dia kecil-kecil tu? Okay. Tak ramai yang tahu ni. Sebab tak ramai yang ada pengalaman duduk dekat dengan Adiputra, dapat input-input yang di-share, formula-formula di-share. Mungkin Cik Man bercerita sikit lah. Okey, ini boleh dikatakan pertama kali saya live Facebook ceritakan tentang diri saya dan Adiputra. Selama ni saya tak cerita. Kira level lah. Khas ni. Lepas tahun ni dapat slot special lah ni. Alhamdulillah. So memang kena tengok lah ni semua. Okey, 2006 kami dipanggil. Kami merupakan facilitator pada satu syarikat konsultan untuk Negeri Melaka. Jadi banyak program Negeri Melaka kami sebagai mahasiswa yang terlibat sebagai facilitator. Jadi pada satu hari kami punya ketua, kami punya doktor lah, cikgu Dr. Azmi, dia jemput kami facilitator Melaka untuk datang ke satu interview yang diadakan khas untuk menjadi facilitator Adiputra. Jadi pada masa tu saya pun tak berapa kenal sangat Adiputra. Kita tahulah dia pandai matematik, tapi kita tak adalah tahu dia ni hebat dia ni macam mana kan. Jadi kita okey lah pergi interview. Jadi masa interview tu lebih kurang dalam belasan pelajar mahasiswa yang dipanggil, cuma 6 orang saja yang terpilih, termasuk diri saya. Rasa-rasa ikuan lah, rasa-rasa dalam interview tu Adiputra tanya apa? Tanya apa Mana interview dengan Adiputra sendiri Adiputra umur 7 tahun masa tu, dia tanya saya yang berusia 22 tahun, seorang mahasiswa engineering mahasiswa. Budak kecil dia tanya. Mesti dia tanya soalan mat level universiti. Kita dekat luar dah menggigil dah. Aduh, kalau dia tanya soalan calculus ke, soalan engineering maths ke, ataupun maths sekalipun, kita tak dapat jawab. Malu tu dengan budak umur 7 tahun kan. Sekali dalam masa sesi interview tu, dia tak tanya pun tentang matematik. Langsung tak tanya. Dia tanya nama kita, lahir bila, kat mana, tanya mak ayah kita, berkenalan dengan keluarga kita. Dia tanya tentang mak dekat mana, ayah kat mana, tarikh lahir mak, tarikh lahir ayah. Lepas tu tiba-tiba, okey bang, interview dah selesai, abang boleh duduk kat luar, nanti Adi panggil. Kalau berjaya, Adi akan bagi tahu. Macam tu je. Dengan budak umur 7 tahun je Man. Umur 7 tahun. Macam tengah bercakap dengan budak umur darjah 1. Bela Cik Man. Tapi Adi masa tu memang matang lah. Nampak dia? Okey, Adi, pengalaman kami bersama Adi, kalau Adi dalam perkongsian matematik memang dia matured lah. Memang dia menunjukkan kematangan dia sebagai seorang yang educated dalam matematik. Tapi dalam pembelajaran ketika kami belajar dengan Adiputra ni dia mengajar tak lama. Kejap je, dia memang budak-budak. Dia ngajar kita orang dalam... Tumpuan ni tak lama. Dia memang budak-budak lah. Jadi dia mengajar kita orang 5 minit. Lepas tu dia, bang jom kita main lari-lari. Bang jom kita main pingpong. Kata Adi, bila nak habis belajar ni? So kita nak mengajar dengan peserta yang akan dijemput kemudian kan. Tapi macam tu bila kita faham Adi ni pun seorang budak ketika tu, jadi kita pun join lah main kejar-kejar dengan dia. Boleh dikatakan dari segi ilmu, pendapat peribadi saya tak katakan Adi ni genius. Saya boleh katakan Adi ni gifted. Jadi beza gifted dengan genius. Betul, genius ni kita work hard. Kita nak jadi seorang genius memang kita work hard, macam Albert Einstein dan sebagainya. Memang perlu banyak kajian, eksperimen dan sebagainya. Tapi Adiputra ni saya nampak gifted lah. Mungkin genius datang kemudian. Lepas dia dapat gifted tu, dia mencipta formula-formula, genius datang. Dia dapat gelaran genius kan. Kanak-kanak genius di Malaysia. Masa dia umur 7 tahun tu, dia boleh settle soalan matematik level mana dah Cik Man? Level universiti dah benda dah tu?
Dia mencipta formula ketika berusia 3 tahun. Antara formula yang boleh Cik Man share tu, formula apa tu contoh? Nanti kita share dalam Pentagon CV tu ada. Okay. Dalam Pentagon CV nanti. Kita akan cerita beberapa formula, termasuklah formula Adiputra dalam tu ada juga kita ubah sikit mengikut kesesuaian silibus sekolah. Okey. Masih lagi berhubung dengan Adiputra sekarang? Kita masih mengikuti Adiputra, tapi insyaAllah nanti one day kita akan jumpa dengan dia. Kita akan, kalau dapat diizinkan Allah, kita akan bergabung balik lah. Seperti mana saya menjadi fasilitator Adiputra dulu. Maksudnya dah lebih 10 tahun lah tu, maksudnya last tu. Ada juga jumpa lah, tapi Adiputra pun sibuk dengan dia punya program. Saya pun sibuk. Ni baru pertama kali tahun lepas saya balik ke Malaysia, insyaAllah lah kita akan jumpa Adiputra. Okey, menarik. So cerita pasal Brunei tu pun dah menarik dah. Cerita pasal Adiputra, kita bersama dengan orang yang orang kata ada pengalaman duduk dengan Adiputra lah kita cerita kan. Sebab kita mendengar cerita pasal Adiputra daripada luar, daripada media dan sebagainya kan. So Cik Man sendiri bersama-sama dengan Adiputra. Okey, mungkin tuan-puan, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang tengah tengok live ni ada soalan. Tak kisahlah soalan berkaitan matematik ke, Kuku nak tanya pasal Adiputra ke, boleh tanya dekat ruangan chat. Kalau ada soalan tu Cik Man boleh jawab, Cik Man boleh jawab dalam ni lah. Okey, so Cik Man, selepas pada Cik Man mengikuti dengan Adiputra tu, what's next? Apa yang Cik Man buat selepas itu? Okey, 2010 saya dah bersama dengan Adiputra sampai 2010. 2011 saya bawa Adiputra ke Brunei, berkongsi ilmu dengan Kementerian Pendidikan Brunei, tapi Adiputra tak dapat menyambung program di sana. So Adiputra fokus kepada Malaysia. Jadi saya mengambil peluang itu untuk berkongsi di Brunei, mendapat sokongan Kementerian Pendidikan Brunei. Sejak itulah, daripada 2011 sampai 2020 saya di negara Brunei Darussalam. 2011, 2012, 2013 saya full time kat sana. So masa tu saya duduk sana, saya bujang masa tu. Lepas dah berkahwin tu saya ulang alik lah. Saya turun naik Brunei Malaysia. Jadi sepanjang saya di Brunei, saya berkongsi ilmu yang saya ada, apa yang saya belajar dengan Adiputra, dan saya juga banyak belajar dengan guru-guru matematik di sana sebab saya di sana dijemput berkongsi ilmu kepada guru-guru. Jadi ketika perkongsian bersama guru-guru, guru-guru pun dia berkongsi juga metod cara mereka. Jadi sepanjang 10 tahun di Brunei tu, saya banyak belajar formula Adiputra, formula daripada negara India, formula usahawan, formula guru-guru matematik pakar, guru-guru pakar. Jadi daripada situlah saya kumpulkan segala formula ni, saya cari yang terbaik, saya hasilkan Pentagon CV. Itulah cerita Pentagon CV. Maknanya hasil daripada pengalaman kompilasi 10 tahun. Bersama Adiputra lagi. Baby pertama Cik Man? Kira alat bantuan mengajar yang pertama yang kita kongsikan. Sebelum ni saya dah hasilkan buku Gula-Gula CV. Buku tu berada di setiap perpustakaan sekolah rendah negara Brunei. Boleh katakan semua sekolah rendah Brunei ada buku saya tu, buku Gula-Gula CV. Itu antara pengalaman saya di Brunei. Memang diterima di negara Brunei, memang jadi macam silibus lah cerita. Part of pelajaran lah. Memang Kementerian Pendidikan Brunei support kita. Sebab kita punya fokus memang fokus pada asas matematik. Kita fokus asas matematik ni dia bahagi, untuk pengalaman kami dia bagi pada 3 perkara. Pertama sekali nombor, lepas tu CV, dan yang ketiga adalah operasi asas. Tambah, tolak, kali dan bahagi. 3 perkara ni anak kita kena kuasai sebelum belajar matematik secara mendalam. Jadi kalau anak kita tak menguasai asas matematik ni memang susah. Cikgu pun tak dapat nak bantu. Jadi pembelajaran di dalam kelas menjadi satu benda yang tak seronok bila anak kita tidak menguasai asas matematik. So asas matematik ni macam belajar membaca dululah senang cerita. Betul. Belajar kenal huruf dulu, membaca dulu, baru boleh belajar matematik secara mendalam. Cik Man, saya ada terbaca dekat Facebook Cik Man. Daripada Legend Press ni, bekas guru matematik cucu Sultan Brunei. Nak tanya tu Cik Man. Okey. Pengalaman tu. Okey, sepanjang di Brunei sejak 2011 saya dah berpengalaman berkongsi lebih daripada 200 buah sekolah, dan universiti pun memanggil saya sebagai penceramah jemputan berkongsi ilmu asas matematik ni.
Jadi banyak pengalaman saya. Lepas tu pada tahun 2014 sehingga 2016 Kementerian Pendidikan Brunei anjurkan bengkel kuasai sipir bersama guru-guru matematik seluruh Brunei. Jadi saya dipanggil sebagai tenaga pengajar berkongsi dengan guru-guru matematik. Lepas tu 2017 dengan 2018 kami dilantik sebagai konsultan matematik Bank Islam Brunei Darussalam untuk pelajar-pelajar beasiswa mereka. Dan pada tahun 2019, boleh dikatakan kemuncak karier saya di negara Brunei, saya dilantik sebagai matematik, jurulatih matematik maths coach, cucu Sultan Brunei, Pangeran Anak Abdul Hafiz, anak kepada Princess Majidah. Princess Majidah ni merupakan anak keempat Sultan Brunei sekarang, Sultan Hassan Al-Bolkiah. Jadi sepanjang 6 bulan, direct saya masuk mengajar di dalam Istana Nurul Iman. Jadi Malaysia kan masuk Istana Brunei. Betul. Kalau kita baca dekat Google, Istana Brunei ni banyak bilik kan? Banyak bilik, banyak kereta. Sesungguhnya cerita itu benar. Benar Daripada orang yang masuk dalam. Bukan senang nak masuk dalam, Cik Man. Betul. Bila kami dapat peluang tu, alhamdulillah peringkat awalnya sambutan daripada Pangeran Anak Abdul Hafiz pun dia suka. Pada peringkat awal ni dia tak suka matematik. Boleh katakan Pangeran tak suka pada subjek matematik, tapi dia dah berkenalan dengan Cik Man, dah berkenalan dengan Cikgu Edi, saya punya partner. Pangeran Anak Abdul Hafiz ni, Pangeran dia suka belajar matematik sehingga ayah dia pun, Pangeran Anak pun terkejut. Anak dia request, Pangeran dia request lagi kelas matematik. Ada perubahan. Berapa lama tu total mengajar? Berapa lama? Kami di 6 bulan sebelum Pangeran Anak Abdul Hafiz menjalankan peperiksaan PSR, peperiksaan sekolah rendah. 6 bulan lah kami masuk ke dalam Istana Nurul Iman. Masa tu Pangeran umur berapa? Masa tu? 11 tahun. 11 tahun. Darjah 5 lah dekat Malaysia ni. Kalau kat Brunei darjah 6, 11 tahun. Oh, dia masuk awal Dia 6 tahun darjah 1. Dia ada setengah umur 6 tahun tu dia ikut bulan. Macam mana kiraannya saya tak pasti. Tapi umur 11 tahun kebanyakannya darjah 6 lah, tahun 6. Umur 11 tahun dan darjah 6. Oh, so dia cepat setahun kita lah. Cepat setahun kita. Tapi pengalaman mengajar seorang yang berstatus VVIP keturunan dari raja. Macam mana Cik Man? Adakah Cik Man memang ikut dia macam mana dia nak belajar, dia tak belajar ataupun Cik Man memang just stay dengan Cik Man bicara? Okey, pengalaman. Pertama sekali kita orang bertanya pada diri kita orang, macam mana nak mengajar dengan Pangeran ni? Nak marah mestilah tak boleh kan? Betul. Jadi apa yang kami buat, kami mengekalkan kami punya cara, maths is fun. Dalam sistem pembelajaran kami banyak bermain dengan games, matematik, maths games. Kalau kita tengok dalam Pentagon CP pun, kita masukkan elemen reward, kita masukkan beberapa elemen supaya anak kita ni suka kepada subjek matematik. Sama juga dengan pengalaman kami bersama dengan cucu Sultan, Pangeran Anak Abdul Hafiz ni, kita masukkan elemen keseronokan dalam subjek matematik. Dia tak semestinya, matematik ni merupakan satu subjek yang boleh dikatakan satu subjek yang susah. Kita dibesarkan dengan perkataan susah dalam subjek matematik ni. Daripada kecil lagi kita ni tahu, orang bagi tahu je matematik ni susah. Jadi pemikiran pembelajaran. Bila kita fikir terlalu susah dalam subjek matematik, kita fikir susah, memang kita susah lah. Mindset bila tak positif ni, jadi kita tak seronok. Apa yang berlaku dalam Istana Nurul Iman, hari pertama kita tak belajar langsung matematik. Hari pertama kami berkenalan dengan Pangeran Anak Abdul Hafiz. Kita bermain dengan CP, kita bermain dengan games matematik. Kita ada game CP, kita panggil dia Raja Katok. Game CP, memang seronok game tu. Nanti insyaAllah kita akan kongsikan di Malaysia. Lepas tu kita bermain dalam bilik Pangeran Anak Abdul Hafiz ni. Dia ada set main bola pakai tangan tu, saya pun tak tahu nak panggil nama dia apa. Jadi kita bermain mainan pangeran. Football hand apa nama dia. Jadi kita bermain pangeran punya permainan.
Jadi hari pertama tu boleh dikatakan kita ice breaking. Kami pun tidak menggelarkan diri kami cikgu, kami menggelarkan diri kami abang. Jadi dekat situ kita bermain dengan psikologi anak lah, supaya cucu Sultan Brunei ni, Pangeran Abdul Hafiz ni tidak janggal dengan kami, tidak takut seperti mana Pangeran takut dengan guru matematik dia sebelum ni. Jadi kami ni macam abang lah kepada bonding lah. Bonding. Main game, main kejar-kejar sambil belajar matematik. Yang penting objektif kami, anak itu, cucu Sultan Brunei ni dia menguasai asas matematik pada peringkat awal. Jadi pada peringkat awal kami memang tidak mengajar silibus sekolah. Kami tekankan asas matematik, mengambil masa lebih kurang sebulan supaya Pangeran ni betul-betul dapat congak, dapat kira cepat dan suka kepada subjek matematik. Jadi bila kita dah suka, samalah dengan kehidupan kita kan, bila kita dah sesuka dengan seseorang tu, semuanya indah. Jadi dalam matematik ni samalah, bila kita dah suka subjek matematik, kami sebagai guru jadi mudah untuk menyampaikan ilmu. Sebab dia sentiasa tak sabar nak belajar pula seterusnya, betul tak? Betul. Dia jadi seronok. Okey, itu pengalaman Cik Man yang mungkin saya rasa bukan semua orang boleh dapat, Cik Man. Dah mengajar di Brunei pun bukan semua orang boleh dapat, apatah lagi mengajar dalam istana, Cik Man. Itu pengalaman yang saya rasa memang menarik lah untuk dikongsi. Tapi saya nak tanya soalan ni, tak tahu sama soalan ni sensitif ataupun tidak. Adakah, macam mana penerimaan dengan Malaysia pula, Cik Man? Cik Man dah dia satu, saya boleh cakap nama yang diterima, nama besar lah dalam Brunei. Cerita pasal Malaysia pula, macam mana penerimaan di Malaysia untuk apa yang Cik Man buat ni? Adakah diterima ataupun macam mana? Sebab saya dengar cerita tentang Adiputra tidak berapa diterima, tetapi Adiputra di luar, di Singapura, di Indonesia, di Brunei sangat diterima. So mungkin Cik Man boleh komen sikit. Okey, sebelum saya balik Malaysia 2020, saya dijemput ke beberapa buah universiti di Sumatera, Indonesia. Saya dijemput sebagai penceramah jemputan di beberapa buah universiti di sana. Lebih kurang daripada 2018 sampai 2020, 3 tahun saya di Indonesia berkongsi ilmu. Penerimaan di Indonesia pun luar biasa. Dia punya semangat mahasiswa tu lain daripada mahasiswa kita di Brunei dengan di Malaysia. Mahasiswa di Indonesia ni dia orang berani bertanya soalan, memperkenalkan diri. Cara dia orang memang seperti seorang berpidato. Memang mahasiswa dia sangat, yang kita tengok lah, yang kita faham mahasiswa Indonesia ni turun di jalanan dan sebagainya. Sama juga dalam seminar pendidikan, mahasiswa dia begitu agresif. Kalau bertanya soalan, kita pun seronok bila kita dapat sambutan begitu. Jadi sebelum saya balik ke Malaysia, kami diterima di Sumatera, Indonesia. Kemudian di Brunei memang alhamdulillah mendapat sambutan yang luar biasa. Bila balik ke Malaysia ni, kita bermula daripada zero lah. Orang belum kenal lagi siapa Cik Man. Daripada situ saya membawa saya punya profil sebagai tenaga pengajar cucu Sultan Brunei. Saya tak bercerita saya ni anak murid Adiputra. Saya tak ketengahkan lagi benda tu. Saya cuma cerita profil diri saya di Brunei. Alhamdulillah, sambutan di Malaysia mendapat galakan, terutama sekali Pentagon Sivil ni. Kami pun terkejut, banyak inilah dapat jemputan live talk daripada saudara Khairul Ikhwan, Bernama TV panggil live talk, lepas tu ada beberapa lagi siri live talk menjemput kami untuk berkongsi pengalaman kami di Brunei. Lepas tu respon daripada ibu bapa yang dah menggunakan Pentagon Sivil pun luar biasa. Dia pun terkejut, sebelum ni anak dia dengan pengalaman menghafal sipil monyok, tak suka, benci maths, tapi dengan Pentagon Sivil anak mereka bekerja. Anak mereka yang bersungguh-sungguh untuk menghafal dan menguasai sipil. Jadi apa yang boleh saya katakan, Malaysia sudah menerima kami, kedatangan kami di sini. InsyaAllah kami akan berusaha keras untuk sampaikan ilmu ini supaya ilmu ini sampai ke seluruh pelosok negara Malaysia, insyaAllah. Sepatutnya macam tu lah, sebab permata negara lah istilah ni kan. Kita Cik Man dah ke Indonesia, dah ke Brunei, jadi rugilah kalau tidak diaplikasikan di Malaysia. So far ada sebarang kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia setakat ini?
Okey, peringkat awal ni belum lagi. Sekarang sekolah pun masih bercuti, kita masih dalam dunia PKP. InsyaAllah kita akan start dulu dengan apa yang kami ada. Kita bergerak secara komersial. InsyaAllah kita akan bekerjasama dengan institusi swasta dahulu, dengan tadika-tadika swasta. Kita dah kontak dengan beberapa tadika swasta, dengan juga sekolah swasta. InsyaAllah kita akan adakan pertemuan. Jika mendapat sambutan yang baik, tidak mustahil kami akan ke Kementerian Pendidikan Malaysia untuk bekerjasama untuk asas matematik. InsyaAllah, insyaAllah. Cik Man, sebelum saya nak tanya lebih lanjut lah, kita nak sembang lebih lanjut tentang Tengok CV, saya nak minta pendapat Cik Man lah tentang PDPR. Okay, mungkin anak Cik Man sendiri pun ada yang belajar di rumah sekarang ni kan, dan kita bercakap khusus tentang matematik. Mungkin Cik Man boleh komen sikit lah, ataupun mungkin boleh bagi tips sikit sebelum kita bercerita pasal Tengok CV ni. Apakah cara yang terbaik untuk ajar ibu bapa untuk ajar anak-anak matematik di rumah ni? Macam mana nak mula dia? Okey. Pengalaman kami, pengalaman semualah PKP 1.0 dulu. Kita banyak belajar, sekolah tutup, kita banyak belajar di rumah. Saya melihat satu kekangan untuk ibu bapa pasal PKP 1.0 tu kita okey sebab semua ibu bapa berada di rumah. Cuma saya nampak kekurangannya adalah alat bantuan mengajar untuk ibu bapa kongsikan kepada anak. Ibu bapa dia boleh tengok macam kita kan, sebagai bapa kita tengoklah silibus anak sekolah. Kita mungkin faham, tapi kita nak sampaikan kepada anak kita tak sampai. Sebab skill itu ada pada guru. Guru belajar skill mengajar. Macam mana dia nak mengajar pelajar, mengajar anak murid, bagaimana dia nak tackle anak murid, bagaimana dia nak sampaikan ilmu kepada anak murid. Dia orang belajar teknik tu. Sedang kita sebagai ibu bapa kita tak belajar. Kita mengajar anak mengikut apa yang kita faham. Okey, sistem pembelajaran sekolah, cara mengajar kita tak tahu. Jadi daripada situlah terbitnya idea, apa kata kami yang sudah berkongsi ilmu banyak tempat ni, kita kongsikan alat bantuan mengajar kita ni kepada orang ramai. Ibu bapa boleh guna mengajar anak mereka di rumah. Jadi tanpa menjerit, tanpa marah-marah, tanpa stres. Jadi setuju. Cabaran saya nampak, cabaran PDPR pula dalam PKP yang terbaru ni, PDPR untuk anak-anak sekolah rendah bawah memang sangat mencabar. Apabila guru membuka speaker, membenarkan anak murid membuka mic, dia tak dapat kawal. Memang tak dapat kawal anak untuk belajar. Yang macam anak saya lah contohnya, saya tengok sendiri, dia bertanya kawan dia apa khabar, lamalah tak jumpa, dia dah jadi macam sembang-sembang kawan-kawan lah. Dia dah jadi lepak talk dah. Jadi guru nak marah tak boleh, sebab guru berada di rumah. Kalau dia nak marah pun dia berfikir mungkin ada mak ayah di sebelah kan. Tengok kan, dia kena kontrol lah. Jadi saya nampaklah pendapat saya dalam PDPR ni, guru perlu ada bantuan, perlu ada bahagian teknikal yang membantu guru untuk unmute, untuk membantu guru menjawab komen dan sebagainya. Jadi saya nampak pembantu guru sangat diperlukan untuk sistem PDPR. Kalau guru sendiri mengajar, dia tak dapat nak kawal semua sebab sistem online ni bukan satu benda yang mudah. Kalau saya sendiri pun berkongsi secara live di Facebook, saya sampai ada 3 orang bersama saya menjaga komen, menjaga suara. Kadang-kadang kita bercakap tapi audience tak dengar. Kita tak perasan, kita sedap je cakap kan. Kadang-kadang internet tak bagus, kita keluar daripada Zoom ataupun daripada FB Live dan sebagainya. Jadi bantuan guru, bantuan untuk guru ketika mengajar sangat penting. Tapi mungkin ada kekangan juga kepada Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menyediakan sampai ke tahap tu. Sebab kita pun boleh dikatakan dalam fasa mengejut, kita tak bersedia untuk ke arah ini. Tapi insyaAllah saya yakin Kementerian Pendidikan Malaysia akan memperbaiki benda ni, mendengar luahan ibu bapa, mendengar luahan guru satu Malaysia. Jadi insyaAllah kita akan nampak sistem pendidikan kita akan berubah dalam masa akan datang. Terutama sekali dalam dunia digital. Ini macam satu tamparan hebat lah pada sistem pendidikan kita. Macam mana kita nak adjust balik lah. Sebab kita, saya perasan apa yang saya belajar dulu mungkin sama je apa yang anak-anak kita belajar sekarang. Dia tak ada perubahan secara
macam secara ikut, sebab ada kata daripada Saidina Ali, didiklah anak kamu sesuai dengan zamannya. Betul. Mungkin satu tamparan hebat lah kepada sistem pendidikan kita, macam nak adjust balik kesesuaian. Mungkin after this berlaku lagi macam ni, dah ada adjustment. Sebab yelah, tengok mak ayah semua darah tinggi dah. Cikgu kan, pergi klinik ambil stok ubat darah tinggi, sebab memang tension. Memang tension untuk mengajar, dan kita haraplah PKP COVID-19 ni akan kembali reda dan kembali semula boleh kembali seperti normal. Cuma saya rasa dia tak normal balik lah. Dia akan terus macam ni, dan kita kena evolve. Sebab tu kita nak cakap pasal ni. So bila cerita pasal evolve ni, cara pengajaran dan pelajaran, saya nampak bila dah berlaku COVID-19, dia tak boleh sama dah. Dia tak boleh sama macam apa yang kita belajar dulu 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, tak boleh dah. Jadi mungkin Cik Man boleh ceritakan lah macam mana tercetusnya idea ni dan bila dia bermula ni, Pentagon Cafe ni. Silakan Cik Man. Okey, sebelum kita bercerita tentang Pentagon Cafe, kita bercerita tentang cabaran ibu bapa dalam PKP, PDPR. Saya nampak ibu bapa masalah utama yang terjejas dalam ekonomi pun memang tidak dapat membantu anak untuk belajar dalam PDPR ni, untuk meneruskan PDPR, sebab ibu bapa fokus untuk mencari kewangan. Dan satu, ibu bapa juga seperti kita lah, kekangan masa. Kita tak dapat nak ikut kelas online anak secara menyeluruh. Jadi yang saya nampak, mungkin pihak sekolah boleh bahagikan bagi ibu bapa yang mempunyai masa, yang boleh join kelas online, kelas secara PDPR ni boleh teruskan, tapi dalam masa yang sama buat juga rakaman kepada ibu bapa yang tidak sempat. Terutama sekali anak-anak yang bersekolah rendah bawah. Memang tidak boleh bergerak sendiri. Memang kena ada pantauan sepenuhnya daripada ibu bapa. Anak kalau seorang-seorang depan komputer memang lain lah dia buat kan. Tak ada je setengah jam dia duduk depan komputer tu, tak ada. Itulah macam-macam cabaran. Jadi saya sebagai ibu bapa juga memang boleh dikatakan kita sama-sama menghadapi dunia yang mencabar lah. Dunia yang luar biasa yang kita tidak pernah terfikir sebelum ni. Tapi sama-sama juga kita bekerja keras memastikan anak kita belajar. Tapi untuk anak-anak yang sekolah rendah bawah ni, saya punya pendapat fokus kepada asas. Kalau bahasa Melayu fokus kepada membaca, bahasa Inggeris reading, kalau matematik fokus kepada asas matematik. Walaupun mereka ketinggalan dengan silibus sekolah, mereka ketinggalan untuk silibus sekolah tahun 1, tahun 2, tahun 3, tapi kita fokus kepada asas. Bila mereka kembali ke sekolah nanti pada satu hari nanti, tugas guru dah jadi mudah sebab asas dia dah kuat. Jadi ibu bapa, nasihat saya fokus kepada asas untuk memudahkan tugas guru pada akan datang. Memang silibus sekolah kita tak mampu, ibu bapa memang tidak mempunyai skill untuk mengajar. Contoh macam matematik, pecahan, peratus, perpuluhan, penyelesaian soalan bermasalah. Memang ibu bapa, memang silibus kita tak sama dengan silibus sekarang. Tapi apa ibu bapa yang boleh buat sekarang, kuatkan asas anak, itu saja yang kita boleh buat. Bila balik sekolah nanti, insyaAllah guru akan sambung tugas mereka. Untuk kita pun tak tahu, kita doa yang terbaik lah. Sebab asalnya sebab ada saya baca dekat internet Cik Man, tak tahu lah dia official punya ke tidak, 1 daripada 3 budak-budak sekolah rendah pada hari ni dah tak dalam sekolah. 1 daripada 3, maksudnya ratio tu quite big lah, especially yang bahagian pendalaman yang besar, yang mana dah tak excited lah, sebab dia orang budak sekolah rendah, macam kita rendah bawah tu, dia orang bersekolah untuk berkawan. Belajar tu I think is the second thing lah, dia nak berkawan. That's why macam cakap tadi, bila buka Zoom ke buka Google Meet, dia hi kawan dia sebab dia rindu suasana dalam bilik belajar. That's why saya ada baca satu komen lah dekat internet, dia kata why not seminggu sekali or dua hari seminggu ke, bagi anak-anak masuk sekolah secara rotate supaya dia orang ada lagi rasa feel bersekolah tu walaupun seminggu sekali. Asalnya okey kot, lepas ni kalau nak try lah. Okay, Cik Man, kita ada lebih kurang dalam setengah jam lagi Cik Man. So saya rasa ini kalau kita bincang ni panjang Cik Man, jadi saya sebab 3 jam kuasa Sife. So saya nak kawasan ini malam ni. Saya cakap dengan wife saya tadi, bila sampai tadi dalam pukul, I think dalam pukul 4 tu sampai tadi. So bila saya buka, saya dengan wife dulu tengok each other, macam mana kita nak start ni. Okay, jadi saya kata kebetulan malam ni live dengan Cik Man. So
kita nak unboxing Cik Man, kita unboxing, saya nak buka ni and then saya nak Cik Man explain. Mungkin ada juga mak ayah yang bercadang nak beli lepas ni, boleh tengok terus secara live. Okey, apa yang ada dalam kotak ni dan macam mana nak gunakan Pentagon CP ni. Okey, silakan Cik Man. Okey, Pentagon CP, kuasai sifir dalam masa 3 jam. Okey, ada 5 komponen utama dalam Pentagon CP. Pertama sekali kita ada buku manual. Buku manual ni sangat penting untuk ibu bapa. Buku manual ni lah yang akan pandukan ibu bapa bagaimana menggunakan Pentagon CP. Bermula daripada muka surat pertama sehinggalah muka surat terakhir. Kita terangkan satu persatu. Jadi ibu bapa just follow saja instruction. Memang dah senang dah, just ikut saja buku manual ni satu persatu sampai anak tu habis kuasai sifir. Okey, ini komponen pertama iaitu buku manual. Komponen kedua yang paling utama adalah kita ada 9 flashcard. Okey, 9 flashcard yang berwarna-warni yang sangat menarik. Okey, kita ada komponen yang kedua. Okey, komponen ketiga kita ada Gem Reward. Gem Reward nanti saya akan terangkan kemudian bagaimana menggunakan Gem Reward. Komponen keempat kita ada revision chart. Sekiranya anak kita sudah menguasai sifir sepenuhnya, jadi revision chart ni membantu untuk anak kita mengekalkan sifir dalam kepala. Dan yang terakhir kita ada 5 video tutorial, 1 video penerangan dan 4 video tutorial yang melibatkan sifir 9, sifir 0, sifir 1, sifir 10, sifir 11 dan sifir 12. Okey, bagaimana nak buka video? Di belakang kotak kita ada terangkan macam mana nak dapatkan video di dalam Google Classroom. Dan sekiranya ada masalah, kita ada customer apa ni? Nombor customer service. Boleh bertanya dengan person in charge sekiranya ada masalah untuk mendapatkan video di Classroom, di Google Classroom. Nombor dia mana? 09 ni. Okey, mari kita bercerita tentang. Okey, jom. Saya pun tak sabar ni. Belajar benda baru. Okey. Boleh? Boleh, silakan Cik Man. Cik Man punya internet lagi sikit Cik Man. Okey. Kita dah pakai Unify dah ni. Okey. Berapa max? Yang ni 2.4. Okey, 2.4. Pakai 5.0 Cik Man. Okey sikit pun. Sebab dia jauh, kita jauh daripada router. Oh, okey. So jom. Jadi kita pakai 2.4. Okey. Pentagon CP. Okey, apa menarik tentang Pentagon CP ni? Kita masuk elemen hadiah. Elemen reward. Okey. Kita masukkan elemen reward. Bermakna pertama sekali ibu bapa kena bertanya dengan anak apakah hadiah yang anak kita nak. Contoh, mungkin nak makan KFC ke, mungkin nak makan pizza ke, ataupun mungkin nak hadiah Beyblade ke dan sebagainya. Jadi kita bertanya dengan anak, jadi anak akan bagi tahu hadiah dia. Macam anak saya, dia nak robot kawalan jauh. Jadi saya kata boleh. Kalau nak robot kawalan jauh, kena hafal CP. Hafal Pentagon CP ni. Jadi dia bersetuju. Bila dia dah bersetuju, dia dah ada satu motivasi untuk menghafal CP. Kalau aku hafal CP sampai habis, Abah akan bagi robot kawalan jauh. Jadi dia dah ada satu motivasi. Dah ada mindset, oh aku kena hafal CP ni. Dah bersemangat. Yelah nak dapat hadiah, bukan senang kan nak dapatkan hadiah daripada seorang ayah. Jadi ayah nak bagi hadiah robot ni. Okey, selepas itu di bawahnya kita ada bagi panduan masa. Bagaimana nak menggunakan Pentagon CP bermula dengan kad 1 sehinggalah video 4. Kita ada panduan masa. Sekiranya ibu bapa mempunyai masa yang baik dan anak berumur 10 tahun ke atas, rendah atas, dia boleh menghafal secara berterusan 3 jam, tidak ada masalah. Memang kita ada testimoni anak memang hafal 3 jam, hafal. Tapi anak rendah bawah boleh dilakukan secara berperingkat. Mungkin hari pertama 3 kad, hari kedua 3 kad. Tapi tak semualah ibu bapa yang mampu terus selama 3 jam. Ada ibu bapa pun ada kekangan masa. Jadi boleh dilakukan secara berperingkat. Okey. Pentagon CP ni dia bermula dengan flashcard. Okey, Pentagon CP ni dia bermula dengan flashcard.
Okey, secara tradisional kita dulu menghafal CP bermula dengan CP1 sampai CP12. Lepas itu setiap jadual sifir ada 12 baris sifir. Bermaksud kita kena hafal 144 sifir keseluruhan. Okey, apa yang berlaku kepada anak kita? CP1, 2, 3 senang lah. Masuk CP4, CP5, CP6, semakin lama semakin susah. Jadi mindset anak kita, alamak makin lama makin susah lah. Dah lah kena hafal 12 kan, kena hafal 12 baris sifir. Jadi kita dibesarkan dengan sifir semakin lama semakin susah. Nak sampai ke sifir 12 tu mengambil masa yang lama sebab kita mendaki. Daripada sifir 1, sifir 2 naik sampailah ke sifir 12. Jadi dari segi psikologi anak tak suka kepada matematik. Sebab dia tertanam minda bahawa matematik ini susah, makin lama makin susah, makin lama makin susah. Okey, dalam pentagon CP, kad pertama kita bermula dengan nombor yang paling besar. Kad pertama ni, nampak? Kita bermula dengan sifir 12. 12 darab 12, kita sebut 12 square. Kad pertama anak kita dah menghafal sifir yang paling besar. 12 square 144, 11 square 121, 10 square 100. Okay, istimewanya pentagon CP, setiap kad paling banyak 6 sifir. Ini 3 kan? Setiap kad paling banyak 6 sifir, iaitu kad yang ke-9. So, kad ke-9, kad ke-9 ada 6 baris sifir, itu pun sifir 2. Jadi dari segi psikologi, anak kita dah hafal nombor besar. Makin lama makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil. Jadi dia akan rasa lebih semangat. Makin lama makin senang, makin senang, makin senang, makin senang. Sebab itulah yang saya cerita di peringkat awal. Anak yang kejar mak ayah, cepat-cepat nak hafal sifir. Mak ayah pula kata nanti abah kerja. Besok kita sambung. Jadi apa yang berlaku, anak kita teruja nak hafal sifir sebab makin lama makin senang. Sebelum ni, mak asyik nak menjerit, asyik nak marah je untuk anak hafal sifir. Ini tak, anak kata senang ni hafal sifir. Okey, sebab kita bermain dengan psikologi anak. Bermula dengan nombor besar, semakin lama semakin kecil, semakin lama semakin senang. Itu elemen pertama yang kita tekankan dalam pentagon sifir. Okey, seterusnya, bila anak kita dah hafal sifir, contoh kad pertama ni, dia dah hafal. Kita dah bertanya, hafal dalam masa 5 minit. Lepas tu ada sesi soalan jawab dalam buku surat pertama. Sesi soal jawab ada lebih kurang 12 soalan tak silap saya. Dapat jawab 12 soalan tu, anak akan dapat jam reward. Belakang kad ni kita ada jam. Kita ada ruang untuk anak tampal jam reward. Ni kad pertama, jam reward. Stiker ni kan? Stiker ni. Jadi stiker ni dia buka, dia tampal di belakang kad. So anak tampal lah? Ayah boleh tampalkan, anak pun boleh tampal. Jadi anak akan teruja lah, dapat jam reward cantik. Jadi dia nak kumpul 9 jam reward dekat flashcard. Lepas tu ada 4 jam reward lagi dalam buku, iaitu 4 video. Video 1 sampai video 4. Jadi pengalaman kami, bila anak berkumpul jam reward ni, secara automatik dia akan cakap, macam main game lah. Kan dunia anak kita adalah dunia game. Dunia anak kita memang dunia game, Mobile Legend, PUBG dan sebagainya. Jadi kita jadikan kita punya alat bantuan mengajar ni seperti game. Dia bermain game dalam bentuk fizikal. Okey, lepas anak dah hafal ke 9 kad, dia akan tonton 4 video untuk CP9, CP10, 11 dan 12. Okey, apa yang menarik lagi tentang pentagon CP? Okey, kalau dalam CP dahulu, perasan tak kalau kita tanya anak, okey abang, 4 darab 3 berapa? Anak kita akan pergi ke CP3. Dia akan kira 3, 6, 9, 12. 4 darab 3, 12. Okey. Cuba kita tanya anak kita balik. 3 darab 4 berapa? Anak kita tak boleh jawab 12. Anak kita akan pergi ke CP4. 4, 8, 12. Sedangkan dia adalah CP yang sama. 3 darab 4 sama dengan 4 darab 3. Jadi dalam pentagon CP, kita masukkan formula ni. A darab B bersamaan dengan B darab A. Dia tidak perlu menghafal 2 kali untuk satu CP yang sama. Sebab itulah dalam pentagon CP cuma hafal 33 CP sahaja daripada 144. Daripada 144, 33 CP saja. Sikit saja. Jadi anak kita tak stres, anak kita tak terbeban. Kita sebagai ibu bapa pun rasa seronok anak kita mula menghafal.
Jadi kalau tengok dalam kita punya fanpage Pentagon Maths ataupun YouTube kita Pentagon Maths, memang parents berkongsikan anak happy, anak suka menghafal. Habis satu kad kedua, kad ketiga dan sebagainya. Jadi dalam Pentagon CP ni boleh dikatakan Pentagon CP menggembirakan anak, mengurangkan beban ibu bapa. Mengurangkan beban ibu bapa dan menggembirakan guru. Jadi bila anak ada hafal CP, jadi guru pun jadi happy lah untuk menghafal CP. Okey, dah hafal ke semua CP, barulah parents bagi hadiah yang dijanjikan, big reward. Memang ada yang buat one shot 3 jam Cik Man. Memang ada yang buat one shot. Ramai. Kebanyakan yang berumur 9 tahun ke atas, one shot 3 jam dia boleh buat. Yang memang dah kenal nombor lah. Anak dah kenal nombor, dah pernah hafal pun sebelum ni, tapi cara lama. Tapi Pentagon CP ni menguatkan lagi. Bila anak tu dah ada momentum, ibu bapa pun takut nak berhenti. Oh, kena habiskan ni. Anak dah ada momentum kan. Jadi dia teruskan hafal sampai 3 jam. Memang kita banyak testimoni, memang anak kita ramai yang hafal 3 jam secara berterusan. Ni kalau saya buat kat anak saya dia 5 tahun dah hafal ni, hai. Boleh jadi testimoni juga Cik Man. Menarik. Okey. Jadi CP yang lain, CP besar, CP 9, CP 10, 11 dan 12 kita tak ada dalam flashcard, kita ada dalam video. Mereka tidak perlu hafal ke-4 CP ni. Mereka fahamkan pengajaran saya tu, apa yang saya kongsikan dalam video, mereka boleh congak, anak-anak kita boleh congak CP besar bila menonton video. Contohnya CP 11, 23 darab 11 pun dia boleh congak. Kalau ada masa nanti saya akan kongsikan, kita ada whiteboard kat belakang ni. Kita akan kongsikan bagaimana anak kita congak nombor besar, 23 darab 11, 45 darab 11. Even CP 12 hingga CP 99 pun anak kita boleh congak. 21 darab 21, 23 darab 31, dia boleh congak sampai tahap macam tu. Jadi bila anak kita dah bermain dengan imajinasi, bermain dengan congak, sebenarnya congak ni dah lama ditinggalkan. Kita pun dah lama tak dengar perkataan congak ni. Okey, kita dah lama tinggalkan congak. Terutama sekali pelajar-pelajar kita. Anak kita bila masuk tingkatan 1, dia dah tak nak congak dah sebab dia dah jumpa kalkulator. Tak setuju. Bila dah jumpa kalkulator, anak kita dah tak nak congak dah. Dia akan bergantung penuh kepada kalkulator. Betul. Sehingga RM1.50 tambah 30 sen pun dia nak tekan kalkulator. Jadi kita tak nak anak kita sampai tahap tu. Jadi di peringkat awal ni, di peringkat sekolah rendah lagi, kita tekankan anak kita supaya congak dalam menjawab soalan matematik. Jadi dalam Pentagon CP ni memang kita dah tekankan beberapa formula. A darab A bersamaan dengan A square, iaitu formula yang kita belajar ketika sekolah menengah. Kita dah bagi pendarahan awal kepada anak kita supaya anak kita tidak terkejut bila masuk sekolah menengah. Anak kita ni terkejut bila masuk sekolah menengah. Sekolah rendah kita tak belajar pun huruf. Bila masuk sekolah menengah, berkenalan dengan algebra, ada huruf pula dalam matematik. Ada huruf, dalam A, B pula. Jadi dia jadi fikir makin susah lah, dia akan susah. Susahnya matematik. A tambah B bersamaan dengan C. Jadi pening, anak kita jadi pening. CV mana pula? A, B, C dia. Cik Man, saya nak flashcard ni cover CV berapa? Flashcard cover CP 2 sampai CP 8. 2 sampai 8. So 8. 9 sampai 12 dalam video. Dalam video. CP kosong dengan CP 1 pun dalam video. CP kosong macam mana Cik Man? CP kosong, okey, pengalaman saya berkongsi ilmu ni, kita pernah bertanya dengan pelajar sekolah menengah. Okay. Saya tanya dengan dia, okey bang, 1 juta tu besar ke kecil? Dia kata besar. Okey, 1 juta besar kan? Kalau kita ada duit 1 juta banyak ke sikit? Dia kata banyak. Okey, Cik Man nak tanya, 1 juta darab kosong berapa? Dia jawab 1 juta. Masalah sebab kita tak pernah diperkenalkan dengan darab kosong. Kita tak diperkenalkan dengan CP kosong. Okey, kita tak belajar pun CP kosong ni. Sebenarnya CP kosong ni apa-apa nombor kali dengan kosong, jawapan dia kosong. Jadi disebabkan kita takut dengan nombor, kita takut dengan 1 juta, kali dengan kosong kita jawab 1 juta. Jadi dalam Pentagon CP kita kenalkan CP kosong, CP 1, kita menggunakan formula A times 0 equals to 0. Any numbers times 0 equals to 0. A times 1 equals to A. Any numbers times dengan 1 equals to any numbers. Jadi anak kita di peringkat awal dah berkenalan dengan huruf. Pendedahan awal
untuk mereka berhadapan dengan silibus sekolah menengah. Jadi mereka tak terkejut lah. Jadi diorang dah biasa dah. Aku belajar dulu masa Pentagon CV, A times B bersama B times A. Lepas tu dia belajar. Masuk sekolah menengah yang power lepas ni budak. InsyaAllah dia akan mencipta formula sendiri, tak mustahil. Saya ada pengalaman di Brunei. Okay, lepas tu saya nak minta Cik Man buat live nak kira congak tu, sebab bukan cakap budak-budak, saya pun nak belajar juga Cik Man. Macam nak congak-congak ni, sebab yalah kita dah depend sangat pada calculator. But sebelum tu saya nak sekali lagi beritahu dekat kita punya penonton yang setakat ni ada 26 orang yang sedang menonton secara live. Okay, terima kasih kerana masih lagi kekal menonton. Kita dah sejam Cik Man sebenarnya dan live malam ni. Jadi jika anda ada sebarang soalan nak tanya kepada Cik Man pasal matematik, boleh tanya. Malam ni insyaAllah kalau ada masa kita cuba jawab. Okay, dan saya nak Cik Man demo sikit lah Cik Man. Congak tu, macam cara congak yang dua nombor dengan dua nombor. Mungkin Cik Man boleh share sikit. Okay, saya akan buat demo, tapi pada yang menonton sekarang, terima kasih kerana setia sampai 1 jam. Saya ada hadiah yang menonton. Nanti saya akan bagi tahu di akhir live ni bagaimana nak menembus hadiah. Tapi hadiah ni kita tak bagi pada semua, kita bagi pada 9 orang yang terawal. 9 orang yang terawal kita akan bagi Pentagon Sifir secara percuma. Alhamdulillah. 9 orang. Jadi bagaimana nak tembus nanti saya akan cerita di akhir perkongsian. Jadi disebab permintaan daripada kita punya host saudara Ikhwan untuk live, belajar secara live bersama Cik Man bagaimana nak congak 2 angka darab 2 angka. Kita bermula dengan CP11 dulu. Okay, CP11 untuk soalan di bawah 10 senang. Anak kita memang boleh jawab. Kalau saya dalam seminar pun saya tanya CP11 senang ke susah? Ramai akan jawab senang. 9 darab 11, 99. 8 darab 11, 88. 5 darab 11, 55. Okay, Cik Man nak tanya satu soalan. 23 darab 11. Tak ada orang boleh jawab. Tak ada pelajar yang boleh congak 23 darab 11. Sebab cara yang kita belajar dulu kan 23 tambah macam tu kan. Jadi Cik Man akan kongsikan. Kena silang, jadi susah lah. Jadi Cik Man akan kongsikan cara yang paling cepat. Congak CP11. Okey, 2 angka darab dengan 2 angka. Saya pun excited ni, bukan saja budak-budak ni, saya pun excited. Boleh buat ni. Ada whiteboard siap. Okey. Cara sekolah kita belajar cara asas dulu. Cara sekolah sangat penting sebab dia cara asas. Okey, contoh soalan. 23 darab 11. Okey. 23 darab 11. Nampak ke tak? Nampak. Nampak 23 darab 11. Okey, saya belakang sikit. Okey, 23 darab 11. Okey, kalau cara sekolah, saya tulis atas sikit lah tak? Sebab cara sekolah dia panjang ke bawah. Okey. Okey, 23 darab dengan 11. Okey. Cara sekolah kita akan darab satu persatu kan? 3 darab 1, 3. 2 darab 1, 2. 3 darab 1, 3. 2 darab 1, 2. Okey, kita akan tambah. Dapat jawapan 2, 5, 3. Okey, nampak jawapan? Nampak. Okey, nampak 2, 5, 3. Ini cara sekolah. Kalau kita nak suruh anak kita imagine, dia mengambil masa yang lama. Okey, jadi cara yang saya nak kenalkan, nama formula ini kita panggil formula hujan. Okey, hujan. Formula hujan. Okey. Jadi anak-anak kita dah boleh imagine dah macam mana hujan tu kan. Hujan tu kan turun kan, air hujan. Turun daripada awan. Okey. Jadi dalam matematik ini kami masukkan penceritaan. Kita bercerita tentang matematik. Kalau matematik ni kan subjek yang boring kan. Nombor, operasi, cikgu yang garang. So dalam matematik Cik Man, kita bercerita. Macam mana nak menyelesaikan soalan CP11 menggunakan formula hujan. Caranya begini. Okey. 23 darab dengan 11. Okey. Cara pertama, saya kongsikan cara congak terus sebab saya berhadapan dengan ibu bapa yang menonton. Kalau cara sekolah kita akan bermula cara hujan, step by step. Saya kongsikan cara ekspres sebab ibu bapa kan. Okey, pertama untuk congak, nombor yang depan ni kita letakkan di depan. Okey, untuk congak nombor depan kita letakkan di depan. Lepas itu kita tambahkan. Tambahkan 2 tambah 3 dapat berapa? 5. Ini kena personal coaching ni.
2 tambah 3. Bergantung pada kalkulator Cik Man. 2 tambah 3 dapat 5. Lepas tu Okey. nombor yang di belakang ni kita letakkan di belakang. So jawapan dia 253. Macam tu je. Macam tu je. Dia turun macam air hujan. Okey, jap. Kita bagi satu nombor Cik Man. Okey, kita cuba nombor lain. Macam tak percaya kan? Macam tak percaya. Kan? Kita cuba lagi. Nombor 1 tambah nombor 2. Letak nombor 1 dulu. Nombor 1 tambah nombor 2. Lepas tu letak nombor 3. Betul tak? Itu apa tu? Soalan dia apa? Bukan. Yang tadi Cik Man punya step by step tadi kan? Nombor depan letak depan. Okey. Nombor tengah campurkan. Lepas tu letak nombor belakang. Betul. Okey, sekali lagi. Sekali. Okey. Kalau saya kongsikan dengan anak murid, saya tanya dengan anak murid, okey macam mana? Nak Cik Man ulang ke nak terus congak? Diorang kata tak nak ulang Cik Man, terus congak. Okey. Okey, contoh soalan 42 darab 11. Okey. Okey, nombor depan berapa? 4. Nombor tengah? 6. Nombor belakang? 2. Oh, pandai anak murid Cik Man ni. 462 betul? 462 betul. Boleh tekan kalkulator. Tujuan saya belajar dengan seorang cikgu ni, dia cakap kalkulator dicipta untuk memeriksa jawapan yang kita buat. Tapi apa yang berlaku sekarang, kalkulator adalah mesin untuk kita mengira. Kita tak macam itulah dia punya perumpamaan. Cik Man, nak satu nombor lagi Cik Man, nak satu nombor lagi. Cepat. Saya nak test satu nombor lagi. Semangat pula saya malam ni. Saya tak bagi satu nombor, saya bagi 3 nombor terus congak Alamak, 3 nombor tak belajar lagi Cik Man. Bukan, 3 soalan. Okey, 3 soalan. Okey. Macam cerita Piramli. Elak waktu saya belum belajar. Okey, soalan pertama. 33 darab 11. Berapa jawapan dia? 363. Betul. Soalan kedua. 44 darab 11. Berapa jawapan dia? 484. Soalan keempat. Soalan ketiga. 25 darab 11. Berapa jawapan dia? 275. Nampak? Cepat. Oh boy. Dah rasa genius rasa. Kan? Dah sama level dengan Adi Putra kan? Oh, ada rasa. Ada rasa Ada rasa. Jadi bila kita kongsikan teknik begini untuk anak kita, bila dia dah pandai congak, dia happy, kita pun jadi excited nak kongsi. Tapi cabaran lah bila mengajar anak murid yang dah pandai congak, dia malas nak buat cara kerja. Cik Man, saya tak nak buat working, saya nak congak. Saya nak imagine. Kalau kat Brunei, saya nak imagine. Jadi kita bagi nasihat lah, tak boleh. Peperiksaan, exam kena buat working. Okey. Ada soalan daripada penonton? Kalau lebih 2 digit Cik Man. Ada soalan lebih daripada 2 digit? Kalau lebih daripada 2 digit. Okey, boleh daftar kelas saya di talian gurau-gurau. Okey, kalau lebih pada 2 digit. Contoh 123 darab dengan 11. Okey, 123 darab dengan 11. Okey. Nampak? Anak murid semua dah minta macam-macam dah. Kalau kali 12 macam mana? Lepas ni mesti ada tanya. Kalau kali 99 macam mana Cik Man? Okey. Yang penting anak murid excited lah. Okey, 123 darab 11 sama juga dengan formula hujan. Nombor yang depan kita letakkan di depan. 1. Okey. Lepas itu kita tambahkan nombor yang 2 ni. Di ruang tengah ni kita tambahkan. 1 tambah 2 berapa? 3. Letakkan di sini. Lepas tu kita tambahkan yang sebelah sini pula. 2 tambah 3 berapa? 5. Lepas tu nombor yang di belakang letakkan di belakang. So jawapan dia 1353. Cik Man boleh tak patah balik pergi masa lampau, masa saya dah dulu. Cik Man ajar saya Cik Man. Masalahnya saya skor rendah dulu pun tak guna teknik ni. Saya pun baru belajar. Okey. 353 macam sama macam tadi tapi still tambah lepas tu tambah di antara ruangan ni. Jadi bila kita dah tambah kita turunkan, bila kita dah tambah kita turunkan. Jadi turun macam air hujan. Okey, Cik Man cuba kita nombor Cik Man, saya nak try Cik Man. Okey. Kita tak tanya 3 digit lah, kita tanya 5 digit terus. Okey, sama je kot rasanya. Okey, saya try. Cuma jawapan dia 6 angka Okey, contoh soalan. 54,321
darab dengan 11. Okey, jawapan ada 6. 6 digit. Okey. 5. Okey. 9. Okey. 7. Okey. 5. Okey. 3. Okey. Power. Tekan calculator, check. Cek. Saya tulis jawapan. Saya tulis jawapan. 5, 4, 3, 2, 1 kali 11. 597, 531. Power. 597, 531 guys. Saya malam ni saya nak buka kelas, siapa nak belajar dengan saya? Oh ini je. Tapi ni mungkin sifar 11 mungkin senang kot Cik Man. Ke kalau nombor lain sama juga Cik Man? Okey, kalau nombor lain kita guna formula lain. Okey, saya kongsikan formula sifar 12 Okey, satu lagi formula. Formula apa nama dia? Okey, formula sifar 12 kita guna formula pokok. Kita guna nama dia formula pokok. Pokok. Okey, saya tulis dia. Pokok. Okay guys, tengok formula pokok pula. Okey, saya nak formula pokok. Kita melukis lah. Kita lukis pokok Okey, ini pokok. Okey, dalam kelas saya akan bertanya, panjat pokok susah ke senang? Kebanyakan susah. Anak-anak bandar kata susah lah. Anak kampung kata senang sebab dia selalu jumpa pokok kan. Okey, panjat pokok susah. Okey, panjat pokok susah. Susah kita guna operasi darab. Susah kita pangkah. Pangkah tu susah kan? Kita guna operasi darab. Okey. Lepas tu saya tanya lagi, atas pokok susah ke senang? Atas pokok senang. Kita boleh lepak-lepak, kita boleh makan buah, kita boleh rehat-rehat. Jadi atas pokok kita guna formula tambah. Formula yang senang adalah operasi tambah. Tapi di tengah-tengah pokok ada ranting yang bersilang. Ada ranting yang bersilang untuk kita duduk atas pokok. Okey, ranting yang bersilang. Operasi darab. Okey, last kali. Terjun pokok. Terjun pokok susah ke senang? Senang. Terjun pokok susah. Kalau salah terjun boleh patah kaki. Susah. Oh, betul. Jadi kita guna jadi kita guna formula darab. Okey, jadi formula dia darab tambah darab. Okey, di tengah-tengah ni ada yang bersilang. Nanti saya akan terangkan untuk formula sifar 12. Okey ini formula dia Okey, sekarang kita jawab soalan. Ada yang cakap Cik Man, selama ni saya kena game cikgu ke? Cikgu pun tak tahu. Okey. Cikgu tahu. Okey, contoh soalan 21 darab dengan 21. Sifar 21. Okey. 21 dah 21. Kita panjat pokok sebelah sini. Okey, saya ajar terus congak lah. Saya tak ajar basic, saya terus saja congak. Okey, congak terus daripada awal, daripada depan. Okey, kita panjat pokok sebelah sini. Okey, panjat pokok sebelah sini susah, darab. Darab, okey. Apa yang kita kena darab? Kita darabkan nombor depan. 2 darab 2, kita dapat? 4. 4, okey. Selesai. Panjat pokok. Okey. Sekarang kita berada di atas pokok. Ini congak Berada di atas pokok. Kita tambah. Tapi ada ranting yang bersilang. Okey. Ranting ni bersilang macam ni. Jadi yang bersilang ni kita kena darab. 2 darab 1 berapa? 2. 1 darab 2? 2. Barulah kita tambahkan. Dapat 4. Okey. Okey, akhir sekali kita terjun pokok sebelah sini. Okey. 1 darab 1, nombor sebelah sini. 1 darab 1. 1. So jawapan dia 4, 4, 1. Okey. Okey, jadi anak murid dia boleh imagine darab, lepas tu dia tambah, dia silangkan, dia tambah, lepas tu terjun pokok, darab. Okey, boleh kita cuba? Boleh. Boleh kita try Okey. Ni susah sikit kot sebab part silang tu dia macam confuse sikit. Silang tu dia tambah je. Tambah je kan. Bila darab tambah. Okey, kita cuba Okey, mula-mula kita buat sama-sama lah, lepas tu baru kita congak. Okey, contoh soalan. 13 darab dengan 13. Kita congak terus Okay. 13 darab dengan 13. Okey, sebelah sini kita dapat? Okey. 1 sebelah sini kita dapat 1 darab 1 kan? 1. Okey. Dekat atas kita kena silangkan. 1 darab 3, 3. 3 darab 1, 3. 3 tambah 3 kita dapat? 6. 6. Okey, last kali kita terjun pokok. 3 darab 3? 9. So jawapan dia 169. Saya dah jawab tadi Cik Man. Boleh jawab. Saya terus boleh imagine tadi. Bila Cik Man tulis je,
Satu tadi sebut 169. Dia No. tiba-tiba saya tak mengira, saya tak apa, dia terus keluar. Oh, dahsyat ni. Sebab dia boleh imagine panjat atas ranting, atas pokok, and then terus turun. Boleh cuba satu soalan lagi. Boleh. Cuba. Kita cuba kan. Dia komen cek. Saya tak pakai kalkulator. Saya tak menipu. Saya buat ni untuk pelajar untuk anak saya. Saya nak ajar anak saya nanti. Tak tahu bila sekolah buka kan. Okay, cuba imagine soalan ni. Okay. 22 darab 22. Berapa jawapan dia? 484. Oh, power. Betul tak? Ya. Betul, 484. 22 kali 22. 484. Tak sampai seminit guys, tak sampai 30 saat. Ya Allah Akbar. Bayangkan anak kita yang berumur 12 tahun ke bawah, kalau dia dapat kuasai teknik-teknik ni, dia akan jadi excited, dia akan jadi lebih suka dengan subjek matematik. Mak ayah excited Cik Man. Betul, mak ayah yang kata kami punya ni kan, testimoni kan. Ini mak ayah yang seronok tengok video ni. Betul lah, ni semua mak ayah ni. Mana ada budak-budak ni, semua mak ayah. Ada soalan? Okay, ada soalan tak guys? Ada soalan pada Cik Man. So saya rasa Cik Man, kita kena repeat ni Cik Man. Kita kena buat satu sesi khas. Kelas untuk orang dewasa Cik Man. Sebab saya percaya bukan budak-budak je excited belajar ni Cik Man. Orang dewasa pun sangat excited. Sebab macam Cik Man cakap tadi, kita terlalu bergantung kepada kalkulator. Yang mana kalau kita boleh mengasah kita punya minda, mengira at least dua nombor tu, saya rasa sepatutnya kita boleh congak. Betul. 2 kali 2 nombor sepatutnya lah. Okay, sebab nak ingat senang nombor tu. Okay, impressive. Ada kata sekarang smartphone boleh kira pakai kalkulator smartphone je, tapi takkan nak biar semua pakai kalkulator kan. Nanti terlalu bergantung, jadi malas nak fikir. Betul, saya setuju. Dan bila saya tengok yang human calculator tu Cik Man, memang follow tak dia? Betul. Yang India tu kan. Laju dia. Macam mana lah dia boleh kira tu, kata ish. Kalkulator pun tak sempat kan. Dia ada teknik. Kita kena belajar dengan dia. Apa teknik yang dia gunakan. Macam Adi Putra juga. Kita tengok Adi Putra live dalam televisyen. Adi Putra jawab soalan luar biasa, laju. Tapi kita tak tahu teknik Adi Putra. Tapi bila dah belajar ni kan, macam ni aku boleh jadi Adi Putra. Betul lah. At least macam ni lah. At least congak. Bila katalah kawan-kawan, kira je 23 kali 25. Tak payahlah kalkulator. At least lah sekurang-kurangnya kan. Okay. Ada soalan lagi tak saya tengok ni? Formula lain nak dapat kat mana? Ni Cik Man kena upsell ni. Okay, dalam Pentagon CP, saya memang bercerita detail tentang formula pokok dengan formula hujan. CP9 kita gunakan formula jari. Memang sistem jari ni paling cepat lah untuk jawab CP9. Yang lain kita gunakan flashcard dengan elemen keseronokan dan elemen reward. Jadi macam mana dah dapatkan Pentagon CP? Okey, rasanya kita dah tak lama kan? Ada 10 minit lagi kan? Lebih kurang ada 10 minit. Okey, saya akan bagi percuma kepada 9 orang terawal bagaimana nak dapatkan Pentagon CP. Okey, sebab rasa ramai nak. Siapa nak ni? Siapa nak? Okey, macam mana nak dapat? Okey, first kali masuk kami ke punya website. Saya akan tulis website kami. Okey, saya tulis juga Cik Man. Dekat. Pentagonmaths.com. Okey, saya paparkan dekat skrin sekarang. Okey, www.maths.com. Okey, masuk ke website kami, nanti ada satu ruangan tu saya mahu beli. Tekan saya mahu beli tu. Bila dah tekan saya mahu beli, nanti di ruangan bawah dah masukkan alamat semua. Di ruangan bawah tu ada kupon kod. Okey. Ada kupon kod, masukkan kod kupon. Kod kupon untuk malam ni kita bagi kod kupon LT Lepak Talk 9. LT 9. Lepak Talk 9. 9 orang terawal akan dapat Pentagon Sifir secara percuma. Cuma bayar
kos pos sahaja RM8 Semenanjung Malaysia. Kos pos saja. RM8. Apa tadi dia punya tu LT9 LT9 dia punya kupon kod kupon. Kau masa check out tu. Nak masa check out tu kan, dekat ruangan bawah tu nanti dia suruh masukkan kod kupon, tekan LT9 tuntut. Sebab dia bahasa Melayu kan. Tuntut. Nanti dia tolak RM60. Harga Pentagon Sipir ni RM60. Harga RM60, harga asal. Harga asal RM60. So siapa yang guna kupon ni untuk 9 orang pertama lah kan, Cik Man? Betul tak? Betul. 9 orang terawal dapat percuma bayar kos pos saja. Sebab kos pos kena bayar dengan pejabat dengan syarikat pos lah kan. Tu memang Cik Man tak ada share lah tu. Okay, why not korang terus try sekarang, dan siapa yang dah boleh tu komen done. Saya tengok betul. Terus 9 orang. Saya nak, kalau boleh 9 orang ni tengah-tengah live ni settle. Cuba masuk terus mat.com. Okay, dekat check out, masukkan kupon LT9. So dapat terus potong RM60. Asal harga RM60 betul Cik Man? Betul, harga RM60. Kita bagi percuma malam ni. Sempena Lepak Talk. Ada dah claim ni kata. Laju ni. Okay. Siapa yang dah claim, saya nak anda komen dah claim. Boleh tak? Komen dekat chat tu dah claim. Nak tengok 9 orang. Siapa yang bertuah malam ni? Saya punya staff bahagian teknikal pun dah ready dah. Takut terlebih claim pula. Takut terlebih claim. Rezeki dah tu. Dan Cik Man akan post, and then saya rasa dalam masa 3 hari sampai. Pakai tadi pun sampai. Dan ada dan tu. Okay, yang pertama Tanya. Okay, lagi-lagi yang lain-lain. Siapa lagi? Okay, kedua Dan. Okay, yang ketiga. Siapa lagi? Yang ketiga, baru 2 orang ni. Come on guys. Saya tengok sistem dah berapa orang claim. Cuba tengok. Dah claim, ye. Okay, itulah, siapa tak tengok live, siapa tengok rakaman, sorry to say, siapa tengok sesi yang dirakam, recorded version, tak dapat Cik Man dalam sistem dah tinggal 2. Dalam sistem dah habis, kosong. Habis. Sold out. Sold out. Okay, so tahniah kepada 9 orang yang bertuah pada malam ini yang dapat Pentagon Sipir. Saya cakap secara percuma lah. Kos pos tu lain cerita lah. Sebab pos baru RM8 Cik Man? RM8 Semenanjung Malaysia. Kos baru RM8. Pentagon Sipir ni RM60. RM60 kalau nak dapatkan. Jadi siapa yang dapat, tahniah. Okay. Siapa yang tak dapat, boleh belilah. Boleh beli dengan Cik Man. Tapi saya rasa kalau beli pun memang berbaloi. Daripada apa yang saya belajar tadi, saya sendiri pun excited. Apatah lagi anak-anak. Betul. Ajar anak saya lah. Kalau kata 5 tahun bila darab 2 nombor, power. Boleh jadi genius terbaru lepas ni. Okay, Cik Man, kita lagi ada berapa lagi minit lagi sebelum kita berakhir sesi malam ni. Mungkin kita boleh tutup malam ni. Cik Man bagi sedikit mungkin 3 tips. 3 tips macam mana ibu bapa boleh buat untuk bagi anak-anak seronok belajar matematik ni. Based on pengalaman Cik Man lah. Okay, silakan. Okay, fokus saya adalah asas matematik. Jadi untuk asas matematik, nasihat saya kepada ibu bapa, kita kalau boleh jangan terlalu formal ketika memastikan anak kita menghafal sifir. Kadang-kadang kita tak sedar, kita pun jadi cikgu macam kat sekolah. Jadi anak kita dah stres dengan cara sekolah, balik ke rumah jumpa mak ayah pun macam cara sekolah. Jadi sebab itulah dia tak suka pada subjek matematik. So matematik ni memang terkenal dengan pengalaman kita dulu. Cikgu garang, cikgu rotan, berdiri atas kerusi, berdiri luar kelas. Balik ke rumah mak pula marah-marah sebab tak hafal sifir dan sebagainya. Jadi kita tukar keseronokan kepada anak. Jadi dalam memastikan anak menghafal sifir, kita bagi peluang kepada anak itu menghafal cara mereka sendiri. Ada anak dia menghafal sambil berjalan, sambil menonton televisyen, sambil makan dan sebagainya. Jadi kita bagi peluang kepada dia untuk menghafal cara mereka sendiri. Itu salah satu tips untuk kuasai sifir. Lepas tu cara yang kedua, matematik kalau boleh untuk ibu ayah
jangan terlalu stres lah. Matematik ni kalau boleh kita jangan tekankan perkataan susah dalam subjek matematik. Okey, kebanyakan kita terlepas cakap. Kita cakap matematik ni susah, kena banyak buat latihan, kena pergi tuition. Matematik ni memang susah, memang kita kena belajar. Jadi bila kita mengeluarkan kata negatif kepada anak kita secara tak langsung pemikiran anak kita pun akan membenci. Bila susah ni kan, kita tak suka, benda yang kita tak suka ni memang kita akan benci lah. Terutama sekali subjek matematik. Padahal matematik ni merupakan satu subjek yang seronok sebenarnya. Ada cara untuk memastikan anak kita seronok. Jadi yang ketiga, matematik ni apabila anak kita dah kuasai asas matematik, terutama sekali sifir, matematik anak kita akan menjadi mudah. Bila anak kita sudah pandai, sudah hebat dalam subjek matematik, percayalah, subjek-subjek lain tidak ada masalah. Sebab matematik itu tunjang ilmu dan kuncinya adalah sifir. Jadi untuk ibu bapa, tipsnya adalah pastikan anak kita kuasai sifir. Jadi matematik akan jadi mudah dan subjek lain pun akan ikut sama. Kalau kita perasan, kita tengok balik zaman kita dulu, kawan-kawan kita dulu, dalam kelas pertama, nombor 1 hingga nombor 10. Kita tengok matematik kawan-kawan kita. Kebanyakan yang top 10 sekolah ni matematik dia mesti power. Ada tak kawan kita yang matematik power kelas ke-8? Kelas terakhir? Tak ada. Biasanya yang matematik power mesti kelas pertama. Itulah kunci kepada akademik. Kuasai matematik, kuasai sifir, insya-Allah anak kita cemerlang dalam akademik. InsyaAllah. So moga macam tu lah kan. Kita, terutama kita lah sebagai Bumi Putra, sebagai Melayu kan Cik Man, kurang sikit lah. Kita tengok ada Chinese, dia orang memang parents dia memang fokus kepada matematik kan, sampai sempua ajar anak duduk kedai runcit. Mungkin kekurangan sikit lah. Kita lebih menekankan bahasa Inggeris compared to matematik. Beberapa Cik Man cakap tadi, saya rasa better kita fokus on matematik kan. Sebab dengan excel dekat matematik, insya-Allah subjek lain pun dia boleh excel juga. Terima kasih banyak Cik Man malam ni kerana sudi bersiaran live, dan terima kasih kepada semua yang sedang menonton. Okey, dan tahniah kepada yang dah claim. Okey, ramai yang seronok. Saya nak tambah lah kot. Saya nak tambah lagi 2 lah Cik Man. Boleh tak Cik Man? Saya nak sponsor. Malam ni Lepak Talk nak sponsor 2 orang lagi. Sebab Cik Man dah bagi 9, saya nak bagi 2 lagi. Sebab ada dah macam, siapa yang nak? Kalau saya nak sponsor lagi 2 orang, siapa nak? Cuba komen. Nak, ada tak? Kalau tak ada, saya tak payah sponsor kot. Sebab sambutan sangat menggalakkan malam ni. Ramai yang excited sangat dapat. So saya berhajat untuk sponsor lagi 2 Pentagon Sifir ni kepada yang bertuah 2 orang. Macam mana nak dapat? Okey, macam nak dapat? Senang saja. Ada 2 step. Ada 2 je step. Kalau Cik Man tadi ada 1 step, saya ada 2 step. Step pertama, anda kena like page Geek Venture dan juga page Pentagon Sifir ada page tak Cik Man? Pentagon Maths. Like page. Okey, saya tulis kat sini jap. Saya tulis dekat screen. Like page Geek Venture. Macam nak aja Pentagon Maths tu dekat kan Cik Man? One word. Pentagon Maths. Okay. Like page Geek Venture dan juga Pentagon Maths. Itu langkah yang pertama. Langkah kedua, kongsikan live ni dekat wall anda dengan caption yang menarik beserta hashtag Lepak Talk. Beserta hashtag Lepak Talk. Kalau tak hashtag tak jumpa lah. Okay, so 2 step like page Geek Venture dan juga Pentagon Maths, dan juga share live ini dekat wall anda dengan caption yang menarik beserta hashtag Lepak Talk. Besok saya akan pilih 2 orang pemenang yang caption dia paling menarik lah. Mungkin you all boleh share experience malam ni ke, apa you belajar malam ni, tak kisah. Saya akan pilih 2 yang menarik. Saya akan bagi tahu Cik Man, dan you all boleh redeem dengan Cik Man secara percuma juga. So bayar post je lah. Boleh Cik Man Boleh, tak ada masalah. Nanti saya minta Cik Man untuk create 2 lagi kupon khas yang saya akan berikan directly kepada pemenang esok, insyaAllah, dalam masa 24 jam. Okay, so saya ulang sekali lagi. 2 step untuk dapatkan Pentagon Sifir. Saya bagi 2 cuma Cik Man dah bagi 9. So saya tambah lagi 2. Okay, like page Geek Venture dan juga Pentagon Maths, dan juga
share live ni dengan caption yang menarik dan jangan lupa #LepakTalk. Okay? So Alhamdulillah kita dah sejam 34 minit Cik Man bersama-sama dengan Cik Man malam ni. Terima kasih kepada semua yang menonton live. Terima kasih kepada Cik Man sudi berkongsi. Saya pun excited Cik Man. Saya kalau boleh saya nak Cik Man adakan kelas untuk orang dewasa juga Cik Man. Boleh, tak ada masalah. Formula kita boleh buat kolaborasi Cik Man antara Give Venture dan juga Cik Man lepas ni. Boleh, next time insyaAllah. Next time insyaAllah. Soalan daripada yang tadi di bawah tu, website kami memang pentagonmatch.com tapi dia link ke pentagonmatch.my. Okay, betul kat address link. CTA kena betul. Okay, call to action kena betul. Okay. So dia link dah. Dia ada dua tu test saya. Dia ada dua website tapi kita guna .com lah. Sebab yang .my tu dia ada S, Pentagon Match. Betul. Dia point. Tapi dia tulis betul je pun kan. Tak ada masalah. Dia akan masuk ke website yang sama. Sebab Cik Man dah point dua domain kepada website sama. Betul Okay, Cik Man. Hopefully ada lagi lepas ni sesi kita. Korang nak lagi tak sesi dengan Cik Man? Kalau nak komen nak Cik Man. Kelas dewasa. Kelas Sife dewasa. Kelas macam cerita Piramli kelas dewasa. Jin kocang. Okay. Okay, insyaAllah. Okay. So sekarang saja daripada saya, apa yang baik tu daripada Allah SWT, apa yang baik tu ilmu yang kita kongsikan sama-sama. Moga-moga memberi manfaat kepada ramai orang, moga memberi manfaat pada diri kita juga, and rezeki ataupun saham tu kita di akhirat nanti sebab kita berkongsi ilmu yang baik. Apa yang buruk kami, kesalahan kami, tapi kita improve. Kita keep on improve diri kita, terutama pada zaman COVID ni. Kita tak boleh nak stay dalam keadaan sama. PKP ke tak PKP ke, COVID tak COVID ke, kita tetap kena improve diri kita. Dan Alhamdulillah malam ni saya dah improve sikit diri saya. Saya boleh congak, saya dah boleh lupakan kalkulator. InsyaAllah saya kena tambah lagi lepas ni, kena bertalaki lagi dengan Cik Man untuk tambah lagi ilmu-ilmu congak ni. So itu saja. Terima kasih Cik Man. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And end broadcast. Bye-bye. Bye.